Okey, kita boleh mulakan. Hari ini kita belajar hadis. Hadis 1453. 1453 masih dalam bab Kitabul Atqi, iaitu bab berkaitan dengan kemerdekaan. Yang dimaksudkan ialah memerdekakan hamba. Baik, kita teruskan hari ini hadis 1453. Sila, siapa nak baca, buka mic ya. Yang lain tak payah buka, tak apa, yang baca. Siapa nak baca silakan. Hadis 1453. Okey. Ya, baik, 1453 catatkan ya. Ni kena catat ya. Hadis sah. Matan ni mana isi kandungan hadis ya. Matan, seorang anak yang membeli ayahnya yang menjadi hamba maka dengan sendirinya si ayah jadi merdeka. Hukum sebagai satu ketentuan. Satu 1453. Nah, 1453 ya. Belum lagi. Jadi maksud dalam hadis ini, jasa seorang tua terhadap anaknya jika ada dibalas oleh anaknya, betapapun anak itu telah mengeluarkan segala biaya dan tenaga untuk berbakti kepada bapanya, kecuali kalau anak dapat memerdekakan bapanya dari perhambaan bapanya dari orang lain, iaitu dengan membeli orang tuanya lalu dimerdekakan. Itulah jasa yang besar buat si anak ya. Kerana dapat apa? Memerdekakan ya bapanya daripada perhambaan. Ini cerita kita belajar hukum saja ya, sebab kita pun tak lalui hal ya hamba-hamba ini. Ya, zaman Nabi dulu adalah perhambaan ya. Jadi sekarang ni kita tak lalui. Jadi kita hanya baca saja hukum-hukum ini ya. Okey, teruskan, siapa lagi nak baca? Sambung. Yang orang sama tak apa. Ya. 1454. Okey, sila.
Baik. 1454 catatkan. Hadis boleh dipakai. Hadis boleh dipakai. Matan diperintah. Nanti sorry. Silap 1454 Matan dia salah betulkan. Matan dia orang yang memiliki keluarga yang asalnya hamba, maka langsung keluarga itu merdeka. Hukum sebagai satu ketentuan. Hadis ini bermaksud apabila dalam suatu peperangan seorang tentera Muslim dapat menahan musuh yang ternyata tawanan atau musuh yang ditahannya itu masih menjadi mahramnya, maka dengan sendirinya mahram tersebut tidak dapat dijadikan hamba, dan kerana itu otomatik mereka merdeka. Ini mengikut maksud hadis itulah. Ya. Jadi walaupun asalnya hamba, ya, tetapi ya kerana ia telah dapat jadi di dalam tawanannya, maka dia ada hubungan mahram atau keluarga, maka ia tetap jadi merdeka. Ya. Itu berkaitan dengan kemerdekaan. Lagi 1455. Jadi bab ni hanya kita baca hukum saja, tapi mungkin kita tak melalui ataupun tak berlaku zaman kita ni. Tapi tak apalah, kita baca saja hukum-hukum ini. Sekurang-kurangnya kita tahulah kalau berkaitan cerita mengenai tentang hamba. Okey, teruskan. Siapa nak baca lagi? Boleh buka mic. Siapa nak baca? Silakan. Oh, tak dengar? Perlahan. Oh, Puan Fatimah punya mic ni, dia bereko-eko lah. Jadi, tak boleh baca. Tak boleh baca. Cuba yang lain. Cuba yang lain. Okey. Okey, silakan.
Okey, cantikkan dulu 1455 hadis sah. Matan diperintah merubah wasiat yang salah. Hukum wajib. Hadis ini juga sebagai kiasan kepada keadaan-keadaan yang bukan hamba. Ya, contohnya ya orang tua ini sudah berwasiat salah. Contohnya dia punya anak, tetapi ya malangnya ya dia mau mewakafkan hartanya untuk fisabilillah semua. Itu adalah wasiat yang salah. Ataupun ya dia ada anak ya, yang patut mewarisinya, tapi kerana dia sayang ya kepada ya orang gajinya, maka ya wasiat tu diberikan ya kepada rumah dan tanah yang diduduki diberikan kepada orang ya yang bekerja kepadanya. Jadi itu juga adalah salah. Jadi banyaklah yang dikatakan salah. Ya, kalau seandainya wasiat itu salah, ya artinya waris ya tak dosa. Ya, mengikut Al-Quran, ya tidak berdosa kita memperbaiki wasiat yang salah. Jadi surah Baqarah ada menerangkan tentang ayat demikian yang kita boleh memperbaiki wasiat orang tua yang berwasiat salah. Ya. Baik, saya nak terangkan tentang maksud hadis yang dibaca ini. Seorang yang meninggal, lalu ia berwasiat bahawa harta yang dimilikinya semuanya diberikan atau diwakafkan pada jalan Allah. Maka wasiat seperti itu tidak boleh dilaksanakan dan hendaklah penerima wasiat menetapi ketetapan Allah, iaitu bahawa yang boleh diwasiatkan hanya sepertiga dari seluruh harta peninggalan orang tersebut. Hendaklah menerima wasiat kemudian hanya menyerahkan sepertiga saja dan harta yang ditinggalkan itu untuk wasiat dan 2/3 lainnya ditahan atau dibatalkan. Dalam kes yang ditetapkan oleh Nabi ini, 2 orang hamba dimerdekakan untuk menerima wasiat tuannya. Sedangkan 4 orang lagi tetap ditahan sebagai hamba. Dan Nabi dalam kes ini kemudian ingatkan dengan sangat keras bahawa orang-orang yang memberi wasiat tidak boleh merugikan ahli warisnya. Ya. Jadi kalau sampai merugikan ahli warisnya, ya itu adalah wasiat yang salah. Ya. Jadi kalau nak juga ya daripada seluruh hartanya dia nak berwasiat, tak boleh lebih daripada sepertiga atau 1/3 daripada keseluruhan hartanya. Ya. Ini diterangkan dalam ya hadis. Ya, begitu juga Quran pun memberitahu ya itu adalah wasiat yang salah kalau seandainya dia ada waris, tapi hartanya semua diwakafkan fisabilillah atau diberikan kepada orang yang tidak patut ya berhak menerima. Ya. Baik ya, kita teruskan lagi hadis 1456. Aku nak baca, silakan. Silakan.
Baik, catatkan ya, hadis 1456 hadis sah. Matan, boleh memerdekakan hamba dengan syarat tersebut. Hukum mubah. Hukum mubah tu maknanya harus, boleh, itu mubah. Okey, apa maksudnya? Dalam hadis yang dibaca tadi, sebagai ganti bagi seorang hamba untuk memperolehi kemerdekaan dari tuannya. Mana sebagai satu ganti yang kalau kau nak merdeka, tuannya bagi syarat. Syaratnya dengan jalan berbakti, membaktikan dirinya kepada orang yang ditunjuk oleh tuannya adalah suatu hal yang dibolehkan oleh Islam, dan sejak penyataan itu dinyatakan oleh tuannya, maka hamba menjadi merdeka. Ya. Contohnya dalam hadis ini apa? Aku merdekakan kamu, tetapi aku berikan syarat terhadap dirimu bahawa engkau harus berkhidmat kepada Rasulullah SAW selama kamu hidup. Itulah syarat kemerdekaannya. Ya. Jadi hamba tu berkhidmat kepada Nabi, tak jadi hamba ya, tapi dia berkhidmat kepada Nabi, tapi dia merdeka. Dia berkhidmat kepada Nabi, tolong Nabi selama dia hidup. Itulah syarat kemerdekaannya. Ya, mana boleh. Ya. Baik ya, 1457. Silakan, siapa nak lagi baca? Orang yang sama pun boleh. Sila. Saya ya. Okey. Nanti saya siap, bukan wa'ala. Wala. Wala. Ya. Okey, catatkan dulu. Hadis 1457. Hadis sah. Matan, orang yang memerdekakan hamba Saya ulang, orang yang memerdekakan hamba, dia berhak mendapat warisan bracket wala. W-A-L-A, wala. Koma atas. Bukan wala. Wa'ala, wala. Sambung, dari hamba itu sebagai asobah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya. Ini dikatakan sebagai wala. Wala ni ialah seorang itu, dia memerdekakan seorang hamba, yang mana contohnya begini, seseorang hamba itu dia tak nak merdeka, tapi dia tidak ada duit untuk membayar tuannya. Dan tuannya kata berjanji, kalau kau nak merdeka, bayar 300 dirham kepadaku.
Jadi baru engkau boleh merdeka. Kata tuannya, hamba ini mintalah tolong-tolong kalau siapa yang ada yang bermurah hati. Maka ada seorang, dia pun tolong, bayarkan kepada tuannya 300 dirham. Lalu, orang ini pun merdeka. Dan orang ini dia merdeka, dia boleh bekerja macam mana manusia yang lain. Dia bukan taraf hamba. Dia dah jadi orang biasa. Seandainya dia ada harta, bekas hamba ni ada harta dan dia mati, siapa nak mewarisi? Nak mewarisi hartanya? Yang mewarisi siapa yang memerdekakan dia. Yang membayar kemerdekaan dia, itulah namanya wala. Itulah yang berhak memiliki harta hamba itu. Dia jadi asobah, mana orang lain terhalang. Dia yang dapat daripada harta itu. Itu namanya wala. Sebab dia yang membayar kemerdekaannya. Okey, kita teruskan lagi 1458 yang akhir ni untuk tajuk ni. 1458. Silakan, siapa nak baca? Buka mic ya. Orang yang sama pun boleh baca. Buka mic, buka. Okey. Sebutkan ringan sikit asalnya. Asalnya. Sebut ringan sikit. Asal. 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 Asal usul. Itulah. Jadi dia tulisan tu dia nak ikut kepada sort. Jadi bunyi macam keras sangat. Tak sesuai dengan sebutan kita. Mana asalnya. Macam tu. Ringan sikit asalnya. Sahih. Okey. 1465 catatkan. Hadis sah. Sorry. 1458, sorry. 1458 hadis sah. Matan dia, lihat hadis 815. Lihat hadis 815. Hukum ya sebagai satu ketentuan. Baik. Apa pengertian dalam hadis yang dibaca tadi, iaitu wala. Ia mengenai wala. Jadi,
Wala iaitu harta yang ditinggalkan oleh hamba yang dimerdekakan oleh orang lain, yang merupakan hak dari orang yang memerdekakan, sebagaimana hak yang didapati ahli waris kerana nasab. Ya, jadi dia diibaratkan sebagai warisnya. Hanya bendanya nama wala. Ini tidak dapat dijual beli oleh si hamba dan tidak pula boleh dihibahkan oleh hamba kepada orang lain. Ya, contohnya hamba ni kata, kalau aku mati, kau ambil lah. Dia cakap dengan orang lain. Kau ambil lah harta aku. Tak boleh. Ya, aku akan berikan. Berikan hibah. Hibah tu mana beri? Ya, kalau aku mati, rumah ni aku nak berikan kat engkau. Ya, tak boleh. Sebab apa? Ya, hamba ini, yang bekas hamba ni, dia punya wala. Maknanya hartanya berhak kepada orang yang memerdekakan dulu. Memerdekakan dia. Ya. Jadi seorang hamba yang telah dimerdekakan oleh orang lain, maka semua harta yang berhasil ia kumpulkan tidak boleh dijual oleh dirinya sendiri kepada sesiapa pun, dan tidak boleh pula dihibahkan, mana diberi hadiah ke, dihadiahkan ke, diberikan kepada orang ke, tak boleh. Kerana harta tersebut menjadi milik orang yang memerdekakan dirinya, kelak bila ia meninggal dunia. Mana kalau dia dah meninggal dunia, harta itu tak ada siapa-siapa lagi melainkan kepada orang yang memerdekakan dia. Inilah nama wala. Jadi hadis tadi suruh lihat satu apa tadi? 815 dah lama dah, buku apa tak tahu tapi boleh saya dah buku nombor berapa tak ingat lagi dah tapi saya boleh bacakan sedikit maknanya dalam hadis 815 tu dilarang menjual dan menghibahkan wala yang belum didapatinya. Boleh tulislah dia punya matan dia. Matan dia mengikut 815. Dilarang menjual, tulis matan dia. Dilarang menjual dan menghibahkan wala yang belum didapatinya. Yang belum didapatinya. Jadi kalau dia jualkan, dia berikan kepada orang lain, artinya hukumnya haram maknanya si hamba yang telah dimerdekakan, kalau dibuat macam tu, artinya perbuatan dia adalah haram dan tidak sah. Yang sahnya ialah kepada orang yang memerdekakan dia. Dia maknanya harta itu tak lari ke mana, melainkan kepada orang yang memerdekakan dia. Itulah nama wala. Wala ni adalah dia ada kuasa untuk memiliki harta orang yang dimerdekakan dulu kalau dia matilah. Kalau si wala tu mati, tak ada hal lah. Tapi kalau hamba yang dimerdekakan tu mati dulu dan ada harta, baru si wala ini berhak memilikinya. Habis berkaitan dengan kemerdekaan. Kemerdekaan. Jadi ada lagi tajuk lagi tak? Babul Mudabbar. Babul mudabbari wal mukatabati wal muka
wal mukatabi, sorry. Ya wal mukatabi wal mukatabi wa ummil waladi wa ummil ada sabdu ya, wa ummil, ummi tu ibu, wa ummil waladi, ummil waladi, waladi. Saya ulang, babul mudabbari wal mukatabi wa ummil waladi. Ya. Mudabbar, mukatab, umul walad. Baik ya, sekarang letak nota dulu. Mudabbar maknanya, buat nota dulu. Mudabbar maknanya hamba yang mendapat janji dari tuannya. Hamba yang mendapat janji dari tuannya untuk dimerdekakannya setelah tuannya meninggal. Itu mudabbar. Nombor 2, mukatab. Mukatab ya. Mukatab, hamba yang diberi janji oleh tuannya untuk merdeka. Untuk merdeka apabila dia bersedia menebus dirinya dalam masa tertentu. Dalam masa tertentu. Okey. Nombor 3, ummul walad. Perempuan yang melahirkan anak majikan atau tuannya. Saya ulang. Perempuan yang melahirkan anak majikan atau tuannya. Ya. Ini yang dikatakan mudabbar, mukatab, ummul walad. Ummu tu ibu, walad tu anak. Tapi gelaran ummul walad ni untuk perempuan ni hamba. Ya, dia bersama dengan tuannya melahirkan anak. Ya, kemudian anak ni merdeka sebab ikut bapanya merdeka. Jadi ibunya tetap hamba. Itu dikatakan ummul walad. Ya, bahasa dia. Ya. Okey, kita teruskan hadis yang ke-1459. Okey, siapa nak baca?
Silakan, silakan. Okey, okey. Dah okey, dah okey. Okey. Ah. Hmm. Okey ya, catatkan 1459 hadis sah. Hukum mudabbar yang keliru harus diubah. Hukum wajib. Tadi kita dah buat ringkasan mana-mana ya, iaitu mudabbar ya. Jadi mudabbar tu hamba yang mendapat janji dari tuannya untuk dimerdekakannya setelah tuannya meninggal ya. Jadi ya, kalau seandainya ia berlaku atau keliru ya, boleh diubah. Jadi hukum wajib. Jadi apa maksud hadis yang telah dibaca tadi? Seorang majikan menjanjikan kepada hambanya untuk dimerdekakan sepeninggalan majikannya. Ya, kalau aku mati, ya, engkau merdeka, katanya. Ya. Tapi ternyata majikannya itu tidak mempunyai harta selain daripada hamba itu. Majikan tu, hartanya itulah hamba tu. Ya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membatalkan niat majikan tersebut dan menjual hamba tersebut dengan harga 800 dirham. Wang hasil penjualan hamba itu kemudian diberikan kepada majikannya, seraya Nabi bersabda kepadanya, bayarlah hutang kamu. Sebab ternyata majikan tersebut mempunyai hutang kepada orang lain yang wajib dibayar lebih dulu daripada memberi sedekah kepada hambanya dengan memerdekakan sepeninggalannya. Ya. Dia dah buat wasiat. Ya, dia kata, kalau aku mati, engkau merdeka. Tapi hakikatnya, hamba ni ada hutang kepada orang lain yang wajib dibayar. Artinya, ya, dia sudah membuat satu mudabbar yang keliru. Ya, yang keliru. Jadi Nabi syorkan jual hamba tu. Laku pula 800 dirham. Ya, maka duit itu mungkin sepenuhnya atau sebahagiannya dibayarkan kepada orang yang berhutang. Jadi hamba itu tidak dimerdekakan dah. Ya.
tapi dijual. Dijual lagi. Ya, sebab apa? Sebab dia tak ada harta. Sedangkan dia ada hutang, nanti kalau dia mati, ya hutang pun tak terbayar lagi. Ya, jadi Nabi jualkan hamba itu. Ya. Itulah ceritanya. Ya. Lagi siapa yang teringin nak membaca? Yang baru-baru tadi, baru-baru masuk tak teringin ke nak membaca? Cuba-cubalah baca. Makna pun tak apa. Baca makna dia. Silakan buka mic. Mic dia kena buka kalau nak baca. Mic ni tertutup ni. Asalnya. Asalnya. Ya. Ini dah sama situ ya. Cukup. Okey. Ini kalau kita belajar ngaji kan, kita belajar ngaji. Ya mesti kita kena salahkan di tuan guru kita. Ni tak ada idgham ni. Ini tak ada qalqalah ni. Ni tak ada apa lagi macam-macam disalahkan. Yang ini perlu ada idgham, yang ini ada perlu kepada ifa ya. Jadi macam-macam disalahkan. Tapi belajar hadis tak apa, ya tak ada salah ya. Rangkak-rangkak baca rangkak-rangkak pun tak apa, tak kisah ya, baca hadis. Sebab hadis ni macam kita bercerita ya. Bukan kita macam baca Quran ya. Jadi tak ada salahnya kita baca merangkak-rangkak sebab dia macam cerita. Jadi hadis pun maknanya cerita. Apa makna hadis? Cerita. Baik, kita catatkan. Tadi kita dah catat perkataan yang dikatakan mukatab. Ya. Mukatab ialah hamba yang diberikan janji oleh tuannya untuk merdeka apabila dia sedia menebus dirinya dalam masa tertentu. Ya. Kalau kau boleh tebus, contohnya, ya, dalam masa 3 bulan ni, saya bagi masa, kau carilah duit untuk memerdekakan diri engkau dalam masa 3 bulan ni. Kalau boleh, engkau merdeka. Contoh tu ada waktu. Okey, catatkan dulu hadis 1460, hadis sah. Matan dia mukatab. Yang belum habis bayaran penebusan dirinya tetap menjadi hamba. Hukum sebagai satu ketentuan. Ini yang dikatakan mukatab. Ya, mukatab ni, hamba mukatab ni yang tadi saya sebutkan, ya, dia dengan tuannya, ya, tuannya memberi tempoh. Ya, dalam masa ni kau boleh ansur-ansur lah bayar. Ya, selama 4 bulan contohnya. Kalau 4 bulan kau bayar, ya, habis, ya, maka engkau merdeka. Tapi dalam masa ansuran lagi, belum habis, dia tetap hamba. Itulah namanya mukatab. Ya. Jadi kita
Ya, hamba ni ah, ya. Maknanya hamba ni sebenarnya tidak akan ada hamba ya selagi tidak ada peperangan. Jadi peperangan ini orang tawanan itulah yang dijadikan sebagai hamba. Ya. Bukan hamba ni ketika peperangan ya, jadi hamba-hamba ni sebenarnya asalnya daripada orang musyrikin. Ya. Ah, ah. Ja- jadi bila ada peperangan, maka tawanan-tawanan ini akan jadi hamba. Dan hamba-hamba ini akan dibagi-bagi kepada prajurit yang ikut perang. Dia dapat. Jadi hamba ni boleh dijual belikan. Boleh dijual belikan hamba ni. Dan hamba ni juga ada syarat dia boleh merdeka, boleh apa ya. Jadi hmm. Ah, nak ikutkan dalam Islam ni terpakai, tapi kita terikat dengan undang-undang dunia ni, ya. Jadi Geneva punya undang-undang tidak membolehkan hamba, ya. Jadi tidak membolehkan hamba, tapi sebenarnya ada perhambaan. Macam itulah yang diceritakan tadi. Macam diceritakan filem tu kan, contohnya kan kita tengok ada itu maknanya bukan hamba tapi diperhambakan. Oh dia kata tak ada hamba tapi dia memperhambakan. Ya, itu cerita dia ya. Jadi habis dia tu ialah zaman sahabat sebab Nabi pun tidak menyukai adanya perhambaan. Ya, sebab itu kadang dia punya fadilat-fadilat amalan kadang seperti memerdekakan seorang hamba. Kan? Di antara fadilat-fadilat amalan kita. Ya, ganjaran dia seperti memerdekakan seorang hamba. Jadi orang yang memerdekakan hamba ni, dia punya pahala besar. Jadi masing-masing pun sebenarnya inginkan nak pahala. Jadi kebanyakannya, ya mereka, ya kalau boleh merdekakan, mereka akan merdekakan hamba-hamba itu. Sebab itu zaman sahabat tu dah tak ada hamba lah. Ya. Jadi itulah mula perhambaan. Tapi kita sekarang ni hanya belajar hukum dia saja, ya. Okey ya, itu hamba mudabbar, hamba mukatab, ya. Satu lagi siapa nak baca? Silakan. Orang yang sama pun tak apa. Teruskan. Silakan. Yang sama baca tadi. Okey, sila. Okey. 1461 hadis sah. Matan mukatab apabila mempunyai wang yang cukup untuk menebus dirinya, maka di waktu itu ia dianggap merdeka.
hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya, saya semak semula 1461 ya, apa maksudnya? Seorang mukatab, ya, mukatab, jika sudah mengumpulkan wang yang cukup untuk menebus dirinya, walaupun belum ia bayarkan seluruhnya kepada majikannya, maka kalau ia tidak perempuan, wajib ia berhijab dari pemandangan tuannya, iaitu ia berstatus seperti wanita merdeka yang tidak boleh bebas bertemu muka dengan lelaki bukan mahramnya. Dan sebagai wanita muslimah merdeka, wajib ia berhijab seperti ketentuan yang ada di dalam ayat hijab. Artinya, ya, hamba itu dia tidak bertudung kepada tuannya. Tapi kalau dia merdeka, maka dia sudah seperti perempuan lain juga bertudung. Itu ceritanya, ya. Dan dia tidak boleh terbuka sebagaimana dulu dia hamba. Macam tu, ya, sebab dia sudah merdeka. Jadi itulah ceritanya. Sampai situ ya untuk hari ini. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran ini. Alhamdulillah. Okey, silakan. Okey, ya, di antaranya ialah tuannya engkau pergi bekerja, cari kerja. Daripada hasil engkau kerja tu engkau bayar padaku. Sampai sekian-sekian cukup dia ansur-ansur, dia pun dapat. Maka dia pun merdeka. Itu satu. Yang kedua, dia minta tolong-tolong dengan orang siapa yang sanggup merdekakan dia. Maka dia pun boleh merdeka, tapi nanti kalau dia ada harta itu untuk tuan yang memerdekakan, untuk orang yang memerdekakan, dia tetap merdeka. Jadi kalau dia dengan tuannya, ya, artinya memang tidak adalah upah. Sebab dia hamba tuannya, dia tidak ada upah. Jadi tuannya dia memberikan izin. Contohnya hamba tu hamba lelaki contohnya. Hamba lelaki tu dia boleh bekerja dengan orang-orang di luar sana. Jadi kuli kat sana. Dia pun bayarlah dengan ansur-ansur tu. Itu ceritanya. Faham ya? Okey, insya-Allah kita jumpa lagi akan datang. Sadaqallahul azim.